بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Doa saya agar mudah-mudahan keberadaan perkumpulan perhimpunan kita pada malam ini mendapat naungan dan rahmat serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Sebelum kita nak sambung pengajian kitab kita, saya tertarik untuk membawa sebuah hadis. Hadis yang sahih riwayat daripada Imam Malik. An Abi Idris Al-Khawlani qala Dakhaltu masjid Dimsyaq دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الغد حجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله فقال الله فقلت الله فقال الله فقلت الله فأخذني بحبوة ردائي فجبدني إليه فقال أبشر
Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Malik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam hadis ni diceritakan oleh Idris Al-Khawlani. Idris Al-Khawlani dia kata apa dia? Dakhaltu masjid Dimashq. Pernah satu ketika dia kata, aku ni masuk di dalam sebuah masjid di dalam kota Damsyik, di dalam bandar Damsyik di Syria. Idris Al-Khawlani dia kata satu ketika dia pernah apa dia? Dia pernah pergi dekat satu masjid di Damsyik. Dia masuk ke dalam masjid tu. Fa idza fata buraq thanaya. Dia masuk dia berjumpa dengan satu orang lelaki yang gigi dia ni bercahaya, gigi dia ni lawa. Maknanya kata ulama hadis apa dia? Dia jumpa dengan satu orang lawa. Satu orang lelaki sega, satu orang lelaki handsome, satu orang lelaki yang lawa. Ni kata Idris Al-Khawlani. Seorang lelaki yang special ni, dia bukan dekat lawa, dia special pula. Lelaki ni bukan dekat dia sega, dia special pula. Apa dia? Wa idza nasu ma'ahu fa idza ikhtalafu fi syai'in asnaduhu ilai wa sadaru an ra'yi. Lelaki lawa yang dia jumpa dalam masjid di Damsyik ni tuan-tuan, istimewa, special. Bila dia duduk ada dalam masjid tu, orang pakat duduk humun dia, orang pakat duduk dengan dia, orang pakat duduk pergi dekat dia. Dan masyarakat pada waktu tu, kalau ada berbalah dalam apa-apa isu, ada berselisih dalam apa-apa kes, rujukan dia adalah lelaki ni. Ni kata Idris Al-Khawlani. Hebat lelaki ni. Dah lah lawa, dah lah handsome, dah lah kaca. Berpengaruh pula. Ni maknanya. Tuan-tuan ingat senang ke tuan-tuan orang nak suka dekat kita? Tuan-tuan ingat senang ke? Orang nak suka dekat kita ni, kita bukan boleh beli tuan-tuan. Kesetiaan dan kasih sayang orang, kita bukan boleh beli dengan duit. Hak tuan-tuan beli dengan duit tu, semuanya palsu belaka. Palsu belaka. Sebab tu kita nak bagi orang sayang kat kita, Nabi ajak lagu mana? Kita kena bagi Allah Ta'ala suka kat kita. Allah Ta'ala dia suka dekat kita, dia nanti panggil malaikat Jibril, dia habaq dekat malaikat Jibril. Jibril, aku suka dengan dia ni, aku sayang dengan dia ni. Hang balik ambil habaq dekat penduduk langit dan bumi, suruh sayang dekat dia. Semua orang akan sayang dekat dia. Nabi habaq. Tapi bila Allah Ta'ala menyampa, Allah Ta'ala meluat dengan satu orang ni, Allah Ta'ala panggil malaikat Jibril mai. Allah Ta'ala kata dekat malaikat Jibril, Jibril, aku menyampah, aku meluat, aku benci dekat orang ni. Hang pun kena benci dekat dia. Hampir habaq dekat penduduk langit dan bumi, benci dekat dia. Laki ni orang suka dekat dia. Dia masuk di dalam masjid, orang pakai duk kumun dia. Orang ada masalah, orang pergi rujuk dekat dia. Bila dia bagi pandangan dia tu pula orang pegang. Hak ni kemah ni, pandangan dia orang pegang. Hak ni payah tolong oi. Kita nak suruh orang buat lagu tu bukan satu benda yang senang. Jadi dia heran. Siapa dia ni? Dah orang duk komun, bukan calon pilihan raya dah.
Lah ni orang duk umun tuan-tuan, hak YB baru naik ni. Allah Ta'ala uji. Hak Kedah lah terutamanya Allah Ta'ala uji. Elok-elok jadi YB 3-4 hari tuan-tuan, bumbung terangkat rumah lah. Kok belah kami ni pun duk bilang rumah ya bumbung duk terangkat. Amin jadi semua. Hak YB ni tak ada nak makan elang lagi. Terangkat bumbung. Kalau pi hadut terangkat ada 3 keping tak apa ni. Hak kalau pi rumah tu biasa keping pun angin tak tinggal. Hak tu penat ni. Penat tuan-tuan. Nampak lagu mana? Allah Ta'ala nak uji. Dia ni Idris Al-Khawlani, bila dia tengok lagu ni, dia kata yang ni special. Siapa dia individu yang special lagu ni? Fasa'altu anhu. Dia pun pergi jumpa orang, dia tanya orang, siapa dia tu? Individu hebat ni, kawan yang hebat ni, siapa dia? Man huwa? Dia ni siapa? Jawab orang. Faqila, dia tanya kawan tu, jawab apa dia? Hadza Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jawab orang ada dalam masjid, wahai Idris, inilah sahabat Nabi yang hang bisa dengar tak nama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tu dah dia. Orang yang syega, orang yang berpengaruh, cakap dia orang pegang. Siapa dia? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa dia? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. فلما كان من الغد حجرته فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتصرته حتى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه. Esoknya, keesokan harinya, Idris Al-Khawlani dia nak berjumpa dengan Mu'adz bin Jabal ni. Hak istimewa yang dia jumpa kemarin ni, dia tak ada nak jumpa. Sebab apa dia? Orang pakat duduk umun. Orang pakat duduk hurung Mu'adz bin Jabal ni lagu mana semut hitam hurung gula. Tak ada. Keesokan harinya dia kata tak apa, aku nak pergi jumpa dengan Mu'adz bin Jabal ni. Dia nak jumpa. Kod mana pun dia nak jumpa dengan Mu'adz bin Jabal ni. Dia pergi ke masjid tu awal. Dengan niat dia, hari ni aku mai awal, aku boleh jumpa dengan Mu'adz bin Jabal ni. Dia pun pergi masjid awal. Sampai dia dekat masjid, Mu'adz bin Jabal duk ada dalam masjid tu. Mu'adz lagi awal pada dia. Dia sampai dekat masjid, dia tengok Mu'adz bin Jabal dah ada dalam masjid tu. Dalam keadaan Mu'adz bin Jabal duduk tengah semayang. Dia tunggu Mu'adz bin Jabal ni habis semayang. Bila habis semayang, dia pergi suar muka dia dekat Mu'adz bin Jabal, dia panggil salam. Mu'adz bin Jabal pun jawab salam dia. Thumma qultu, dia pergi kata pula dekat Mu'adz bin Jabal, wallahi inni la uhibbuka, inni la uhibbuka lillah. Dia pergi kata lagu tu ke Mu'adz bin Jabal. Dia bibi panggil salam, Mu'adz bin Jabal jawab salam dia. Lepas jawab salam dia, dia kata, demi Allah aku sayang dekat hang wahai Mu'adz kerana Allah. First time dia jumpa dengan Mu'adz tu, kali pertama dia jumpa dengan Mu'adz tu, dia pergi kata lagu tu. Oi, tuan-tuan tak pernah kenal satu orang, tiba-tiba orang tu menghabak kata, tuan, saya sayang kat pakcik kerana Allah. Hang ni bersebab ni, cek-cek dia duk kenal kat saudara kita, patutlah pun. Hal ni bukan lagu tu. Dia mahabbah kata Mu'adz, aku sayang dekat hang, aku kasih dekat hang kerana Allah, bukan kerana benda lain.
Muaz bin Jabal bila dengar Idris Al-Khawlani dia kata lagu tu, Muaz bin Jabal tanya dia, faqala Allahu, betulkah hang sayang aku ni kerana Allah? Kata Muaz bin Jabal, ni aku nak tanya dekat hang mai habaq dekat aku tak sat. Kata hang sayang aku kerana Allah. Lah ni aku nak tanya dekat hang, betulkah hang sayang ke aku ni kerana Allah? Faqultu, Idris Al-Khawlani ni jawab pada dia, Allah, ya, aku sayang hang tak ada dengan tujuan lain kerana Allah. Faqala, Muaz tanya soalan yang kedua, Allahu, betul ke hang sayang aku ni kerana Allah? Betul ke? Aku tak pernah kenal hang, aku tak pernah jumpa hang, hang pun first time jumpa aku. Tiba-tiba hang mai habaq dekat aku, kata hang sayang aku ni kerana Allah. Ni aku duk tekan hang ni, tanya ni, betulkah hang sayang aku ni kerana Allah ataupun kerana lain? Tuan-tuan nak cakap kata kita sayang kerana Allah, benda mudah, tapi nak terjemah tu ingat senang. Tuan-tuan nak cari orang yang sayang dekat tuan-tuan akhir zaman ni, tuan-tuan nak cari orang yang sayang kat tuan-tuan kerana Allah, ada tapi sukar. Orang lah ni tuan-tuan, orang ikhlas ni dia makin kurang. Akhir zaman ni antara benda kurang kata ulama, apa dia? Orang yang ikhlas. Ni kurang. Dia mesti sayang kita ni ada sebabnya. Tuan-tuan nak cari orang sayang kat tuan-tuan kerana Allah. Saya tuan-tuan ni tak ada cerita tak mana semua sama. Tuan-tuan duduk dalam bidang politik nak cari orang ikhlas dengan kita. Ada tuan-tuan ni, tapi macam duk kata time kita ada jawatan ni tuan-tuan, Allah dia kumun kita ni serupa kera rumun pisang. Dia kumun kita ni lagu kera rumun pisang. Dia salah dengan kita cium ni, cium tangan kulum batu cincin, jilat tangan batu ketiak. Masa kita ada jawatan, dia jilat tangan ni sampai ke ketiak. Nak abang kata dia taat kat kita, hilang jawatan itu, day pun tak nampak. Betul ke tak? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni, kalau saya nak bagi homework kat tuan-tuan, tuan-tuan dicari hak bekas-bekas pemimpin hak kalak tu. Jumpa dia kot dah pegang dengan tani ke, kata ni tu main nak sembang ni. Ada apa lah? Datuk dulu tu, kemak kat lah, YB ke lah. Ya. Berapa pengai tu jadi ukir ayat tu? Dia kata, tak kurang pada 3 pengai lebih kurang dalam 15 tu. Datuk punya jawatan lah, apa Datuk tu? Saya punya jawatan lah ni, dia abang. Dulu kira Datuk ni, kita duduk belakang lah, kami dia nampak. Duduk belakang. Lah duduk depan. Terima am tak? Dia kata terima am tak apa lah. Tinggal Allah dan Rasul. Dulu ni nak boleh duduk menyembang dengan Datuk ni bukannya senang. Dia kata saya tahu. Dia tahu ada pegawai saya bodyguard ni, dia kelepiak, ada khabah orang-orang. Lah mana dia ada Datuk di mana? Dia kata pokok celaka tu hilang terus. Saya jumpa dengan satu orang bekas menteri tuan-tuan. Saya jumpa dengan satu orang bekas menteri. Dia ajak saya pergi makan nasi rumah dia, saya pergi. Dia bekas menteri dia kalah. Saya tanya dia dulu macam mana dia seri dulu. Allah, dia kata ustaz dulu ni kod depan ni penuh orang. Hari pertama kalah tu ustaz. Dah saya pun tak jadi menteri apa. Ada lagi 4-5-6 orang. Minggu lepas tu tak ada orang. Saya keluar pagi-pagi ni kadang-kadang nak biasakan diri ni tak ada jawatan ni. Makan masyarakat keluar orang tak ada air mata turun. Lah ni ustaz sekarang ni jumpa selisih boleh buat macam tak kenal. Hatu nak mak mata orang. Tuan-tuan nak cari ikhlas kerana Allah ni tak mana tuan-tuan. Kalau boleh jumpa orang yang ikhlas kerana Allah, jagalah orang tu. Sebab apa dia? Hak
spesies lagu ni tak berada dah. Hak jenis duk ada ni semua bangsa hantu raya. Tahu hantu raya? Hak duk ada ni bangsa hantu raya. Tak ada tuan. Hantu raya tak ada tuan. Kali bahaya tuan-tuan. Hantu raya kena ada tuan. Dia tak kata kita. Hak jenis hantu raya tak ada tuan. Tak ada siapa nak bagi dia makan telur. Lah kali telur kita pun dia buka. Tak ada orang nak jamu telur kat hantu raya ni. Lah kali telur kita pun dia buka. Hak ni kata bangsa hantu raya ni. Nak tanya tuan-tuan, kod dalam masyarakat ni hantu raya tak ada tuan ni ramai? Ramai tak hantu raya tak ada tuan ni? Dia tak mahu nak habak pun. Ini hantu raya. Tiba-tiba dia main habak kata aku sayang dekat hang. Kerana Allah 2 kali Muaz bin Jabal tekan dia, betul ke hang sayang aku kerana Allah? 2 kali dia tekan. Dia kata betul. Betul. فأخذني بحبوة ردائي فجبدني إليه فقال أبشر. Bila kali kedua Muaz bin Jabal tekan Idris Al-Khawlani, hang sayang aku kepada Allah, betul ke? Dia kata betul. Muaz bin Jabal tarik dia dengan dia punya ridak ni, dia tarik mai dekat. Dia kata apa dia? Berbahagialah, gembiralah, absyir, bahagialah. Sebab hang mahabak ke aku, kata hang sayang aku kerana Allah. Aku tekan hang kali pertama, betul ke kerana Allah? Hang kata betul. Aku tekan hang kali kedua, aku tanya betul ke kerana Allah? Hang kata betul. Aku nak habak dekat hang, berbahagialah. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, sebab aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Nabi kata dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, golongan yang pertama, wal mutajalisina fiyya, golongan yang kedua, wal mutazawirina fiyya, golongan yang ketiga, wal mutabadilina fiyya, golongan yang keempat. Nabi dia bersabda, Allah Ta'ala berfirman, jika 2 orang yang berkasih sayang kerana aku, pasti mereka akan mendapat kasih sayang. Ini golongan yang pertama. Allah akan menurunkan kasih dan sayang dia kepada golongan pertama ni. Siapa dia? Orang yang berkasih sayang, hidup dalam kecintaan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada benda lain. Bukan kerana benda lain. Dia berkawan kerana Allah, dia bersahabat kerana Allah, dia berkasih sayang kerana Allah. Ni golongan yang pertama. Ni golongan yang pertama. Orang yang hidup berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidup berkasih sayang tak ada dengan tujuan lain, kerana Allah Ta'ala saja. Kerana Allah Ta'ala saja. Ni yang pertama tuan-tuan. Ni yang pertama. Ni yang pertama. Sebab tu tuan-tuan duk kawan, bersihkan diri bagi elok. Kita berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Golongan yang kedua yang akan mendapat kasih sayang Allah, yang kedua ni siapa dia? Yang kedua dia kata, orang yang duduk di dalam satu majlis, yang hadir dalam majlis, yang duduk dalam satu majlis kerana Allah Ta'ala. Malam ni tuan-tuan mai kerana apa dia? Malam ni ni hak ramai-ramai kat 20,000 orang ni mai untuk apa? Tak ada untuk apa ustaz, mai niat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, hang akan dapat kasih sayang Allah.
dapat kasih sayang Allah. Kalau kita main ni kerana benda lain, kita main ni kerana tujuan lain, kita main ni kerana niat lain, tak ada apa. Dia dalam duk main ni pun dia dapat 5-6 jenis golongan dah. Yang pertama, dia main. Tanya apa siapa main? Sebab nak mengaji. Alhamdulillah. Main yang kedua ni, amal dia apa? Seronok dengan ustaz tu. Pun Alhamdulillah. Betul niat, mudah-mudahan dapat pahala. Main pula yang ketiga ni, yang Pak Dong main dia apa? Duduk lagu tu, saya mau nak balik pun nak kena main. Mayang pula, gagah tunggu biar. Gagah boleh jugalah, ujung-ujung pun. Hak nombor 4 ni, hak ni celaka ni. Main apa dia apa? Nak tengok ustaz cakap tak betul, nak report kat pejabat agama. Cukup celaka je ni. Hak nombor 4 ni mau sumpah mati pucuk ya tuan-tuan. Agar keturunan lagu dia tak ada dah lepas ni. Benih jahat lagu hang tak ada dah lepas ni. Ada tak nombor 4 ni? Ada tak tuan-tuan? Ada. Tapi saya dapat maklumat tadi dia tak main malam ni. Dia kalau kenuri. Ada. Jenis bangsa keturunan lalat ni, tahu lalat? Dia kira duk cari benda tak elok. Sampai bila tuan-tuan daripada muda sampai ketua nak jadi keturunan lalat ni, sampai bila? Duk cari benda tak elok. Dia pergi masjid ni, dia cari benda tak elok kat masjid tu, dia nak hantar report. Dia pergi masjid ni, dia cari benda tak elok kat masjid ni, dia nak hantar report. Dia pergi dengar kuliah ustaz ni, dia cari tak elok. Dia pergi dengar, ada hak jenis keturunan lalat ni, ada. Daripada muda sampai nak mampu hari lagi duk jadi lalat. Duk ingatkan kena Covid nak ada itu ni. Ingatkan lega nak elok dah jahat apa tu awak yang tak mampu pada Covid itu ni. Ustaz ni kata kat sebab ada lah. Ada tuan-tuan. Jaga. Jaga tuan-tuan. Semalam saya cerita dekat masjid Sungai Ulang semalam. Kisah seorang Tok Bilal mati tak boleh mengucap. Mana aku ni? Jaga tuan-tuan main ni kerana nak buat benda tak elok. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan habis sembahyang Isyak lagi, pukul 11 lagi tuan-tuan boleh hidup ke? Tiba-tiba keluar dari pintu kebang masjid tu, kereta sapu belah mati tang tu. Nak jadi lagu mana tuan-tuan? Saya ambil pengajaran, jadi inspirasi saya di Masjid Batu Feringi. Saya pergi mengajar setiap bulan. Bulan lepas saya pergi tu, imam dia cerita, Ustaz lagi lepas mayang ni buat tahlil sikit. Saya kata siapa meninggal pula tu imam? Ni jemaah kita ada main mengaji dengan Ustaz ni meninggal. Allah. Bila meninggal? Hari Arafah. Sehari sebelum raya haji. Dua lelaki bini ni main sembahyang subuh, puasa sunat Arafah. Habis sembahyang, bagi duit dekat tu imam, kata petang ni nak buat majlis buka puasa, nak tebak RM5. Siap apa semua, naik motor keluar betul depan pagar masjid, lori main sapu. Meninggal dua-dua atas jalan depan pagar masjid. Baru lepas sembahyang subuh hari Arafah, lepas dua-dua puasa, baru lepas bagi duit nak buat buka puasa petang. Agak-agak husnul khatimah ke tak ni tuan-tuan? Confirm husnul khatimah. Secara zahir kita tengok. Kita nak mati lagu tu Pak Long. Bukan mati duk kianat majlis ilmu ni. Orang nak boleh main mengaji sekali dua dah, dia duk main duk kianat. Telefon dia tu kalau cek balik, dua dia dah ada duk telefon. Balai polis dengan pejabat agama. Saya pergi mengajar ada satu masjid. Ni nak cerita kat tuan-tuan ni. Turun-turun saya tengok ada polis 3 orang. Kita tengok polis pun kita kenal dah tuan-tuan ni. Tengok polis pun kenal dah. Yang pertama saya duduk kawan dengan polis. Yang kedua kerap duk bagi keterangan kat polis. Kita tengok muka pun kita tahu ni muka polis, ni muka JPJ, ni muka custom. Dia pakai kurta apa, saya salam-salam, main mana ni? Dia kata ustaz kenal.
Sekilas ikan di lautan aku tahu jantan dan betina tak mampu. Main mana? Allah Ustaz. Ni minta maaf lah Ustaz, kami bukan nak main kacau. SB ni jumpa saya kat dia kata kami bukan nak main kacau Ustaz. Betul? Lepa kacau kami. Dia kata kami bukan nak main kacau Pak Ustaz. Ustaz nak mengajar tak mengajar lah, bukan Ustaz nak main buat jahat lah masjid ni. Ustaz nak main mengajar. Tapi kami ni nak buat lagu mana Ustaz? Ada sekor dua. Dia kata sekor dua dulu ni. Duk kerja telefon pejabat agama telefon main kat kami. Kami kena main. Dia telefon pejabat agama telefon bos kami tekan kami kena main. Kami pun semak Ustaz nak duduk dengar kuliah, nak catat, nak cari salah. Kami pun tak mau. Kami pun lemah Ustaz. SB ni kata, saya dengar saya nak gelak. SB tu kata yang Ustaz gelak saya apa? Saya kata ni baru saya dengar polis lemah dengan orang. Selalunya orang lemah dengan polis. Kami ni macam-macam tak weh. Yang report motor hilang duk tengah duk cari motor hilang, depa suruh main dengar aku dia. Report motor hilang. Report motor hilang duk tengah cari motor, tahu bos telefon, dapat laporan pergi dengar kuliah. Main dengar kuliah. Habis dengar kuliah, balik terang nak cari motor tu pula. Polis ni kata kat dia tentang kami bukan tak ada kerja, kami ni kerja kita tak nak buat. Ni duk main duk dengar kuliah nak cakap Allah. Kenapa dia? Lalat dia duk dah. Sebab tu kita doa lagi mati pucuk bang. Ni hang main dengar kuliah ni nak main buat apa? Hang nak main dengar kuliah ni, hang nak ilmu ke, hang nak cari salah? Tu kira habis lembut bagi dah tu. Kira kalau zaman sebelum Covid tu mampus dah dia ni dia rendah. Yang ketiga, wal mutazawirina fiyah, dan yang keempat, wal mutabadilina fiyah. Yang ketiga, orang yang saling ziarah menziarahi kerana aku, kata Allah. Aku akan turun kasih sayang kepada mereka. Yang keempat, orang yang selalu memberi dengan tujuan nak mencari redha aku akan turunkan kasih sayang kepada mereka. Hadis sahih riwayat Imam Malik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, empat golongan ni Muaz bin Jabal habaq kepada Idris Al-Khawlani. Nabi habaq dekat aku, Allah Ta'ala redha empat golongan. Mudah-mudahan kita ni tergolong dalam golongan berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan muqaddimah itu ada manfaat untuk kita bersama. Kita sambung sikit kitab kita. Wallahu a'lam. Kita sambung kitab kita pada muka surat, kalau kitab saya ni muka surat 276. 276. Kalau kitab tentang muka surat Allah 142. 142. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Hikayat Taus Al-Yamani dengan seorang wanita pelacur. Taus ni seorang yang hebat, dia ni ahli ibadat. Bagaimana seorang wanita pelacur ni menggoda dia? Adalah seorang perempuan zaniyah, pelacur, sangat jahat di Mekah. Pada masa tu di kota Mekah ni, tuan-tuan, kita masih duk bicara lagi tentang kelebihan jahat berzina dan seksaannya. Orang yang duk zina, apa yang Allah Ta'ala nak balas kepada dia? Dia cerita, pada masa tu ada seorang pelacur di bumi Mekah. Pelacur ni dia bukan dekat pelacur ya tuan-tuan, jahat pula. Dia ada package combo sekali, pelacur dengan jahat. Dia bagi package sekali. Maka berkata ia, pelacur ni kata apa dia? Tiada senang aku hingga aku fitnahkan Taus Al-Yamani.
Hak ni kerja orang jahat, tuan-tuan. Kerja orang jahat nak perburuk orang baik. Ni kerja orang jahat. Perempuan ni kata pada aku ni takkan tenteram hidup selagi mana aku tak boleh pelingkup Paus Al-Yamani ni. Sebab dia orang baik, orang hormat, orang sanjung, orang kasih, orang sayang. Lagu mana aku nak pelingkup dia ni? Hak ni kerja orang jahat, tuan-tuan. Dan termasuk perempuan ni. Dan adalah ia lelaki yang sangat elok rupanya, orang handsome, orang lawa. Tuan-tuan, senang cerita dia kurang saya lah, dah lebih handsome pula. Maka melentangkan ia akan dirinya atas lelaki itu beberapa kali. Maka ditolaknya akan dia. Dia cuba goda dah 3-4 kali, tak makan. Tak jenis iman terbaik ni Pak Long. Kita jangan. Tengok muka Pak Long pun tak apa nak percaya. Saya minggu lepas pergi dengan bini saya berehat di Hatnya. Bini saya kata, jom abang pergi Hatnya, jam. Pergi Hatnya dengan Danok bawa bini, jam. Kaki jadi tak panjang, berapa orang gari kaki dengan tangan. Malam tu saya duduk makan. Mai satu orang tua tu, saya ingat umur 80 lebih lah. Orang tua tu, orang Malaysia lah. Kalau tak silap saya duduk cek orang Padang Temusu. Kalau tak silap lah, kalau silap sorry lah. Setakat kajian saya, dia orang Padang Temusu. Tua lah, umur 70-an, 80-an lah. Sekali dia turun kereta naik makan dengan satu perempuan Siam. Saya ingat perempuan Siam tu tahap cucu dia. Hak ni lah, perempuan Siam hak ni lah. Turun-turun kena nasi goreng seorang tinggal, naik bilik hotel Lee Garden. Saya kata kat bini dia, tu tengok tu, Tara tu. Saya kata tu dia masuk tu dia buat apa bila garu belakang. Bini saya kata, hebat ni, suuzon dengan orang kan. Cuba fikir ni elok. Saya kata tu dia nak buat apa? Tu dia bawa perempuan tu, dia nak ngejak tajwid kat perempuan tu kan dalam bilik tu. Nak husnuzan pun tak ada ruang. Dia nak buat apa belum? Dia bawa perempuan tu masuk dalam bilik hotel, nak ngejak kita tajwid mulut lah. Nak ngejak tasawuf kat perempuan tu. Jangan buat Pak Long. Ni yang kata sebab tu prinsip orang Kok Diang kata orang lelaki dengan orang perempuan hanya dengan duk percaya, lagi dia boleh ludah lepas tingkat nakor tu dengan duk percaya. Tua tak tua, so dia ludah tu lepas dia yang tu dengan duk percaya. Motor khoi tu duk meleleh kau atas tingkat nakor tu dia percaya, tak boleh buat apa dah tu. Lagi yang nak tengok lepas tingkat nakor hanya dengan duk percaya orang lelaki. Makna kemas lagi lah. Tak mana faham, tak faham sudah dah Pak Long. Ni prinsip orang Kok Diang. Maklum orang ni hebat, ni kami orang lelaki lah. Tapi yang kata Paus Al-Yamani ni, perempuan ni 3-4 kali dah cuba duk goda dia. Tak makan. Hak kata iman dan takwa dia ni, tak makan. Hoi, kemat. Maka tiada tertolak hingga ia mencengkangkan, yakni membingungkan dirinya. Kemudian pergi lelaki itu kepadanya dan berkata ia, sediakan olehmu bagi diri kamu pada malam ini dan datang engkau pada aku pada waktu sahur, aku kerjakan kehendakmu. Satu hari dia duduk pergi goda. Paus Al-Yamani kata, tak apalah, aku pun dah banyak kali tolak, tapi hang tetap duduk main juga. Aku tak pernah cari, tapi benda dah ada. Hang nak kan? Nak zina dengan aku kan? Perempuan ni kata, ya. Sekali pun jadi ya. Buat rasa-rasa. Dia kata sekali, okey, tak apa, tak ada masalah. Malam ni Hamai dekat kat waktu suang tu, orang pun dah lena apa semua, orang tak nampak. Hang nak apa aku bagi malam ni? Hang nak apa aku bagi? Perempuan dia pun tinggal sekotak barang. Dalam tu gambiak Sarawak semua ada bagi kat dia.
Dia kata malam ni aku mai. Nah, gambar pinak pun dia bagi kau. Malam tu perempuan ni pun mai. Ambil syok cerita ni noh. Dah ni cerita dalam kitab noh, bukan cerita belum, ni cerita dalam kitab. Tunggu dulu dia nak abang cerita ni tak habis lagi. Jangan duk kerak cerita ni dekat ni. Lagi duk viral pula kuliah Ustaz Usam cerita bab belum. Hang dengar sampai habis bodoh oi. Kuliah habis ni tu. Maka dah orang jahat dia duk kerak ikut dah ni. Maka datang ia pada demikian waktu itu. Perempuan tu kawan duk nak. Kawan duk nak. Taus Al-Yamani suruh mai. Cukup syak dia mai malam tu. Maka berjalanlah keduanya hingga sampai kepada makam Ibrahim. Taus ni bawa perempuan ni pergi sampai depan Kaabah, dekat makam Ibrahim tu. Tahu kan makam Ibrahim tu kan? Sampai depan Kaabah. Maka berkata ia baginya, Taus kata dekat perempuan tu, dia kata apa dia? Di sinilah engkau berguring dan engkau uraikan kain kau. Lah ni aku nak suruh hang terlenyang depan. Terjemah lagu tu. Depan Kaabah, dekat makam Ibrahim. Taus kata dekat perempuan pelacur, terlenyang, nak terlenyang sangat. Hang nak ajak aku pergi nak, terlenyang. Habis kau lagu tu lah. Kesah ke benda tu? Nak kata lagu mana lagu tu? Uraikan kain engkau. Tu bahasa kita terlenyang. Buang lendek. Hang nak sangat lendek. Depan Kaabah betul ni. Elang-elang buat dia kata. Maka berkata perempuan itu, subhanallah, tiadakah melihat manusia? Perempuan itu kata subhanallah, terkeluar subhanallah. Orang tak nampak orang ni depan ni. Katanya, tidakkah melihat akan Baitullah subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap tempat? Maka berkata perempuan itu, bahawasanya aku membesarkan tempat ini daripada perbuatan itu. Taus kata, tak ada orang tak nampak ni Kaabah besar. Kita main tepi Kaabah. Siapa nak nampak? Perempuan tu kata, janganlah, aku cukup hormat dengan Kaabah ni. Aku cukup hormat dengan tempat ni tempat elok. Perempuan tu kata. Maka katanya, Taus kata, hai perempuan, tempat ini engkau hebatkan dia daripada kemuliaan Allah dan kebesarannya. Taus kata, hang lebih mengagungkan Kaabah ini daripada Allah. Adakah hang lebih memuliakan Kaabah ini daripada Allah? Adakah hang takut dekat Kaabah ni tapi hang tak takut dekat Allah? Yang banyak kali hang duk ajak aku ni. Tuan-tuan, perempuan ni jahat-jahat pun dekat Mekah, dekat Masjid Haram dia tak main. Hebat-hebat orang Malaysia, orang Melayu kita, tuan-tuan, depan Masjid Haram pun dia boleh duk check in zina lagi. Itu tak mau cerita tu, panjang cerita, mau cerita tu mati subuh. Ni nak habis dah. Pi buat kerja haji, pi buat kerja umrah, berzina depan Kaabah. Saya bisa cerita ada satu video saya viral, tuan-tuan. Duduk hotel depan Kaabah, buka tirai, nampak Kaabah, berzina. Balik nak jumpa saya nak tobat. Ni Taus ni dah dia bagi satu tarbiyah dekat perempuan ni. Maka bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala terlebih besar, terlebih aula bahawa engkau takut akan dia. Daripada hang takut dekat Kaabah ni, daripada hang takut dekat ni, hang kena takut dekat Allah, hang kena hormat, hang kena membesarkan Allah lebih daripada tempat ni. Tapi hang tak takut ke Allah, hang takut ke Kaabah ni nak zina. Maka taubatlah perempuan itu dan meninggalkan ia barang yang ada di atasnya daripada kejahatannya. Dengan kejadian itu Allah Ta'ala buka pintu taubat kepada perempuan ini. Jentik pintu hati dan berikan hidayah. Bertaubat dia, tuan-tuan, kembali pada jalan Allah. Dia tinggal perbuatan. Ini dia cerita Taus dengan orang perempuan yang zina. Dan sabda Nabi SAW, man zana bi imra'atin fatah Allahu alaihi
babihi samaniyata abwabin minan nar yakhruju min tilkal abwabi aqaribu wa hayyatun ila yaumil qiyamah. Barang siapa berzina dengan perempuan, yakni sama ada perempuan yang muslimah ataupun yang kafir, sama ada perempuan itu merdeka ataupun saya. Nabi kata siapa yang berzina, man zana bi imra'atin, siapa yang zina dengan satu orang perempuan, tak kira perempuan tu orang Islam ke, tak kira perempuan ni kafir ke, tak kira dia ni hamba sahaya ke, tak kira dia ni merdeka ke, nescaya membuka Allah Ta'ala atasnya di dalam kuburnya akan 8 pintu daripada api neraka. Dalam kubur ni Allah Ta'ala akan buka 8 pintu daripada pintu api neraka dekat dia. Dia duduk dalam kubur, 8 pintu neraka dibuka. Keluar daripadanya segala pintu itu berapa-apa ular dan kalajengking hingga hari kiamat. Ular dengan kalajengking nanti duduk main teman dia dalam kubur. Nabi SAW kata, balasan kepada siapa dia? Orang yang berzina. Lembah di dalam api neraka. Tuan-tuan tinggal sat lembah daripada api neraka tu, tuan-tuan tinggal sat hukuman bagi orang zina tu. Saya nak lompat bulan depan kita bosan balik. Saya nak lompat satu kisah. Kisah bagaimana anak Sayyidina Umar. Kitab tu kalau lompat dia payah nak cari balik kan? No, kitab tu kalau lompat payah nak bosan balik. Kita baca sikit kita baca. Dan daripada Nabi SAW, saya malam ni nak bawa satu cerita tentang bagaimana kisah Sayyidina Umar dengan anak dia Allah Ta'ala uji. Kita baca cerita tu malam ni, lebih kurang 20 minit ni kita berhenti, boleh? Nak cerita bagaimana anak Sayyidina Umar, apa dia berlaku pada anak Sayyidina Umar, kita baca. Dan daripada Nabi SAW bersabda, ia di dalam neraka Jahannam itu ada satu wadi. Nabi kata, dalam neraka Jahannam ni dia ada satu lembah. Dalam neraka Jahannam, neraka ni dia ada nama-nama dia, Hawiyah dan sebagainya. Dalam satu neraka ni ada namanya Jahannam. Dalam neraka Jahannam ni tuan-tuan, orang Kuala Nerang dia jumpa saya, dia kata masuk neraka saya, kalau nak masuk pun nak minta Jahannam tu dah tak teruk sangat. Ada biasa saya jumpa, dia kata saya kalau nak masuk pun nak ambil neraka Jahannam tu, pasal apa belum? Tak teruk sangat, saya menentang tu pun Jahannam lah. Dia kata tak, belum, kita Jahannam. Dia duduk fikir lagu tu. Ada orang Kuala Nerang ni kan takut, enggak ada. Tanya dia, sana dia tak pergi neraka, dia pergi neraka. Tanya dia takut tak kalau masuk neraka? Dia kata tak takut, masuk kot neraka, keluar kot ni, dia kata. Dia duduk buat ni tu. Dalam neraka Jahannam ni dia ada satu lembah. Dan ada padanya beberapa ular. Dalam lembah tu dia ada ular, snake ular. Tiap-tiap satu ular itu, seekor ular tu besar mana? Seperti tengkuk unta, sama besar dengan leher unta. Leher unta belum besar. Tedung selah habis lagi. Tedung selah lagi tak duk takut tu. Lepas kata sekali patuk hospital Sultan Jahalin sekali mati. Tu kira nasib baik, silap-silap belakang majlis perang musuh sekali mati. Tedung selah. Yang ni besar leher unta. Menggigit ia akan orang yang meninggalkan semayang. Ular ni dia akan patuk. Yang pertama siapa dia? Orang hadut tinggal semayang 5 waktu ni. Maka lekat racunnya pada tubuhnya 70 tahun. Kemudian hancur dagingnya. Sekali dia patuk, bisa dia terasa lama mana? 70 tahun. Dan ada pada neraka Jahannam itu satu wadi. Dan neraka Jahannam ni pula ada satu lembah pula. Lembah yang kedua, namanya Hubbul Huzun. Ada padanya beberapa ular dan kalajengking. Dalam lembah ni pula ada ular, ada kalajengking. Hak tak syak ni ular saja. Hak ni pula ada ular, ada kalajengking. Besar kadarnya seperti baral keldai. Kalajengking ni besar mana? Sebesar keldai. Dalam neraka Jahannam ada baginya 70 sengat. Dia ada sengat pula. Kalau jengkiang ni dia ada sengat pula banyak mana?
sekor kalau dengkiang dia ada 70 sengat. Pada tiap-tiap satu sengat tempat berhimpun segala racun. Memukul ia akan orang yang berzina, dituangkan racun ke dalam tubuh badannya, mendapat ia akan pedih sakitnya 1000 tahun. Sekali dia sengat, dia bagi racun tu all out punya mai ke tubuh badan, 70 tahun punya 1000 tahun punya sakit. Ulang settle orang hak tak sembahyang. Kalau dengkiang settle dekat orang hak zina. Persoalan saya nak maklah, orang hak duk zina dia jaga sembahyang lah. Dua-dua kena. Kemudian hancur dagingnya dan mengalir daripada farasnya dan nanah dan danuk. Keluar kok kemaluan ni tuan-tuan, nanah dan danuk ayat Malaysia. Na'udzubillahi min kata Abu Lais, maka jika tiada, ni hukuman bagi orang zina, dia nak cerita sikit hukuman bagi orang zina, maka jika tidak dihududkan orang berzina pada dunia, dihadkan dia pada akhirat dengan cemeti pemukul daripada api neraka di hadapan sekalian makhluk dan pada mauqif. Orang hak zina ni, kalau kita tak gunakan hukum Allah di atas muka bumi ni, tidak jatuhkan hukuman seperti mana kehendak Allah di atas muka bumi dunia ni, kok mana pun di akhirat dia takkan terlepas. Allah akan balas dia di sana dengan Allah Ta'ala suruh malaikat tiba dia guna alat pemukul tu daripada api neraka. Tiba tu pula di mana? Di depan semua makhluk. Makna Allah hinakan betul-betul orang yang zina ni di akhirat kelak. Ketahui olehmu bahawasanya had orang berzina itu jika ia muhsan, lelaki atau perempuan yang muhsanah, makna hadah nikah, dia kejam akan dia dengan anak batu yang pertengahan hingga mati. Dia kejam dengan batu ni, dengan kadar anak batu ni besar mana, ada dia bahas dalam kitab fiqh. Kejam tu sampai mana? Sampai dia mati. Dan jika ia bukan muhsan, lelaki atau perempuan, dipukulkan dia 100 pukul, kemudian didagang yang ni, diasingkan dia daripada masyarakat selama setahun. Hak tu hukuman. Kalau dia ni dah nikah, hang kena kejam dia dengan anak batu sampai mati. Kalau dia tak nikah, lelaki dan perempuan, riba dia 10 kali pukulan dan kena asingkan dia. Jangan dia bagi bergaul dengan masyarakat, asingkan dia selama berapa lama? Setahun. Ini dia saudara. Dan dikehendaki dengan muhsan itu, iaitu siapa dia? Orang akil baligh lagi merdeka yang sudah merasakan jima'. Hak ni yang kata muhsan. Warah, akil baligh, nikah, dan dia bisa menikmati yang dikatakan jima' tu lagu mana. Dengan menggaibkan hasyafahnya pada kubul perempuan di dalam nikah yang sahih. Makna dia bisa bersama dengan isteri dia kadar, nak kata lagu mana, nak sensorkan dia lagu mana, dia kata tenggelam hasyafah tu lagu mana. Macam ni lah. Kalau pakai helmet, tenggelam kepala. Dia faham tak? Saya bisa mengajar satu tempat, saya kata lagu tu, maknanya dia pakai helmet, tenggelam kepala. Budak tu kata, oh, kalau lagu tu maknanya kita kalau nak tidur dengan bini kita kena pakai helmet lah Ustaz. Pula dah faham ambil lah. Hak mana tak faham, jumpa saya kat pintu tu lagi. Buka zip, saya nak tunjuk mana yang kata hasyafah. Banyak tu orang tak boleh nak faham. Dan yang bukan muhsan itu, iaitu yang lain daripada orang yang tersebut. Dia kata yang kata bukan muhsan tu, dia tak macam tu lah. Dan hudud sahaya lelaki dan perempuan setengah hudud orang yang merdeka. Bagi hamba sahaya, setengah daripada hukuman yang dikenakan kepada orang yang merdeka. Maka dipukul akan dia dengan 50 pukulan dan diasingkan dia dengan setengah tahun dan tiada direjam akan dia. Maknanya lepa ni hak yang sahaya ni,
kena pukul. Kalau yang merdeka tadi 100 pukulan dan diasingkan selama setahun. Lepas ni dah 50 pukulan, diasingkan setengah tahun saja. Baik, kisah Abi Syahmah. Ini yang saya nak cerita ni. Kisah Sayyidina Abi Syahmah. Siapa dia Abi Syahmah ni tuan-tuan? Anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Riwayat daripada Abdul Aziz bin Al-Hajjaj Al-Khawlani, daripada Safwan, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata ia. Kisah ni dia diambil dari situ. Ada bagi Umar bin Al-Khattab itu 2 orang anak. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia ada 2 anak. Satu namanya Abdullah dan satu lagi namanya Ubaidullah. Anak lelaki dia yang pertama namanya Abdullah. Hak seorang lagi Ubaidullah. Dan nama timbangannya Abu Syahmah. Dan nama gelaran timbangannya mereka panggil Abu Syahmah. Siapa dia Abu Syahmah ni? Anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni dia ada 2 anak lelaki. Yang pertama Abdullah, yang kedua Ubaidullah. Baik, Abu Syahmah ni dan adalah ia mengekali bagi kitab Allah Ta'ala dan bacaannya seperti bacaan Rasulullah SAW. Hebat Abu Syahmah ni, dia ni kalau dia baca Quran, cara dia baca, cara sebutan dia sebiji macam Nabi SAW. Hebat dia ni. Maka sakit ia pada 1 tahun akan sebagai sakit yang sangat. Biasa 1 tahun dia ni Allah Ta'ala uji dengan kesakitan. Sakit sungguh-sungguh selama setahun. Sakit teruk. Kemudian disembuhkan dia Allah Ta'ala. Dan penyakit dia tu Allah Ta'ala sembuh bagi dia sihat. Maka pada suatu hari, nak jadi cerita ni, pada suatu hari mendapat ia kesenangan pada dirinya. Allah Ta'ala bagi dia ni senang. Allah Ta'ala uji dia dengan kesenangan. Abu Syahmah, anak kepada Sayyidina Umar ni, Allah Ta'ala uji dia dengan kesenangan. Maka berjalan ia pada satu kampung Yahudi dan menuntut jamuan pada mereka itu. Satu hari dia berjalan ke kampung perkampungan Yahudi dan dia minta makan. Dia minta makan kat dia. Maka memberi minum mereka itu akan dia arak. Maka meminum ia. Anak Sayyidina Umar. Masa kejadian ni, Sayyidina Umar ni khalifah pada masa tu. Dia jalan-jalan dekat kampung Yahudi, dia minta makan. Bila minta makan, Yahudi ni pun hidang sekali dengan air arak. Dia pun minum air arak. Kemudian keluar ia daripada mereka itu. Dia keluar dalam keadaan mabuk, dia pun keluar nak balik. Maka lalu ia pada pagar Bani An-Najjar. Maka mendapat ia akan perempuan yang tidur. Dia lalu dekat suatu kawasan Bani An-Najjar. Dia tengok-tengok tepi itu ada satu perempuan duduk lena. Perempuan duduk lena keluar. Maka menuntut ia akan dia pada dirinya. Maka tertegah perempuan itu daripadanya dan tiada kuasa ia atas tertegahnya. Maka jatuh barang yang jatuh daripadanya. Dia pipi dekat perempuan tu, kawan duk tengah mabuk, nafsu tengah naik. Dia panggil hai. Orang yang mabuk ni tuan-tuan, nafsu dia lebih kuat pada orang yang waras. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi tengok orang duduk kelab malam tu, dia ada nanti ubat. Dia bubuh, dia bagi arak, pok ni hai, bye. Dia duduk tengah hai, dia tengok perempuan tu. Pipi tengok tuan-tuan, dia pelokok perempuan tu. Perempuan tu duduk lawan, tak mau. Perang. Cuma dalam kitab ni dia kata lagu tu lah bahasa dia. Maka terjatuh barang yang jatuh kepadanya. Terjemah mai bahasa kita, perang. Tolak, tak boleh tolak, jalan.
Siapa dia yang buat ni tuan-tuan? Anak kepada khalifah pada waktu itu. Siapa dia khalifah pada waktu itu? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian maka bergantung perempuan itu akan leher baju lelaki itu dan dicari-cari akan kainnya dan memaki perempuan itu akan dia. Marahlah. Lepas-lepas tu tak mau apa semua, dah jadi lagu tu, lepas habis apa semua tu perempuan tu marah. Kemudian selang beberapa lama nyata bunting dan beranak dia. Perempuan tu pun mengandung, lepas mengandung beranak. Maka membawa perempuan itu akan anaknya ke masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, dan adalah pada masa itu Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin. Mengandung, lepas mengandung beranak, lepas beranak perempuan ni hak yang Abu Syahmah perkosa dia tadi ni bawa anak tu pergi dekat Sayyidina Umar. Masa tu Sayyidina Umar ada dekat Masjid Nabawi. Dan pada ketika itu Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Maka menghantar perempuan itu akan anaknya di hadapan Sayyidina Umar. Dia bagi, dia bawa budak tu, nak, dia bagi kat Sayyidina Umar, nak. Dan berkata ia, hai Amirul Mukminin, ambil olehmu akan anak ini. Ini engkau yang terlebih bersebenar dengan dia daripada aku. Wahai Amirul Mukminin, nak budak ni. Budak ni hang lebih berhak menjaga dia daripada aku. Tak terkejut Sayyidina Umar tuan. Kawan dia khalifah. Mai satu perempuan mana ada ni bagi budak, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, hang ambil bela budak ni. Hang lebih utama bela budak ni daripada aku. Maka kata Sayyidina Umar bila dengar lagu tu, dia tercengang. Betapa demikian itu. Sayyidina Umar kata, awak pula dah ni. Mai bagi budak dekat aku, lepas tu kata aku lebih berhak bela budak ni berbanding dengan aku. Siapa? Maka berkata perempuan tu pun jawab, adalah ini anak daripada anak engkau Abi Syahmah. Perempuan tu kata ni budak ni cucuhan. Budak ni anak kepada anak hang Abi Syahmah. Maka kata Sayyidina Umar, dengan halalkah atau haram? Sayyidina Umar kata budak ni hasil daripada jalan yang halalkah, hasil daripada jalan yang haram? Makna hang nikah dapat anak nikah atau hang zina? Aku sebagai bapa tak tahu pun nikah bila. Tuan-tuan boleh bayang tak perasaan Sayyidina Umar pada masa tu? Maka kata perempuan itu, ya Amirul Mukminin, demi Allah, daripada pihak aku halal dan daripada pihak kamu haram. Oh, pandai cakap perempuan. Demi Allah, wahai Umar, kalau hang tanya budak ni hasil daripada hubungan yang halal ataupun hubungan yang haram, aku nak jawab dekat hang, aku dapat budak ni daripada jalan yang halal. Anak hang yang haram. Maka kata Sayyidina Umar, betapa demikian itu. Mak kata ni, hang tak payah duk kek-kek, hang cakap terus terang. Kenapa ya hang kata pihak hang halal, pihak aku dah haram? Hang cerita bagi terang. Perempuan tu kata perempuan itu, adalah pada suatu hari keluar aku kepada pagar Bani An-Najjar untuk apa dia? Memungut sayur-sayuran. Aku satu hari keluar duk pergi cari sayur, duk pergi kutip sayur kat tepi ni pagar. Maka mendapat aku akan malam, aku duk kutip-kutip sampai waktu malam. Maka tidur aku pada tempat itu. Kerja tak habis aku lena. Perempuan ni dia tanam sayur, dia kutip sayur, jual sayur tu untuk kehidupan dia. Bila kerja tak ada habis malam aku lena tu kat kebun aku tu, kebun sayur tu. Maka lalu atasku anak engkau Abu Syahmah.
padahal ia mabuk. Malam tu anak hang dia balik daripada mana aku tak tahu, dia lintas ke depan tempat aku tu dalam keadaan dia mabuk. Maka menuntut ia akan daku pada diri aku. Dia main-main, dia perkosa aku. Maka tidak kuasa aku tertegak daripadanya. Aku ni perempuan yang lemah. Anak hang ni dah lah mabuk kemas pula. Dia pelokor boleh ke dia? Maka tak kala selesai kehendaknya daripada aku habis semua, maka aku bergantung pada leher bajunya. Aku bergantung dekat leher bajunya. Aku cari-carikan bajunya. Dan berpaling aku kepada tempat kediamanku. Aku pun balik. Maka sabar aku bagi barang yang turun dengan aku. Maka menanti aku akan haid. Maka tiada datang ia pada ketikanya. Maka tercengang aku daripada demikian itu. Maka menanti hingga beranak akan ini anak. Maka ambilmu oleh dia. Aku balik, duk tunggu lama. Kotlah Abu Syahmah ni nak selesai bagi elok. Tengok haid tak turun, bunting. Aku tunggu sampai beranak. Dah beranak budak ni. Memang aku bawa budak ni untuk aku bagikan. Engkaulah yang terlebih sebenar dengan dia daripada aku. Hanglah kena bagi jaga dekat dia daripada aku. Maka bahawasanya memilih aku akan kemaluan dunia atas kemaluan akhirat. Dia kata. Dan Umar, aku nak abang dekatkan apa makna dia ni? Apa makna ni? Maka bahawasanya memilih aku akan kemaluan dunia atas kemaluan akhirat. Nak faham tu mana? Ada kitab pun tak faham, tambah tak ada apa. Perempuan ni kata kat Sayyidina Umar, dia kata apa? Wahai Umar, aku nak hang balas balik lah ni hang sebagai khalifah, hang sebagai pemimpin. Anak hang buat pedaging kat aku. Aku nak hang balas hukuman dekat anak hang ni di dunia. Aku tak mau tunggu dah di akhirat. Dan bayang keadaan Sayyidina Umar pada waktu itu bagaimana. Maka menangis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hingga basah janggutnya dengan air matanya. Seorang bapa, tuan-tuan. Aku ni pemimpin, aku ni sahabat, tengah duk memimpin umat pada waktu ni. Tiba-tiba anak yang aku didik, yang boleh baca Quran cantik, yang boleh ni apa semua, jadi teriak Sayyidina Umar. Kemudian kata Sayyidina Umar kata, hai jariyah, kabarkan oleh kamu akan daku dengan supaya aku hukum akan dikau dengan sebenar. Wahai perempuan, hang cerita betul-betul kat aku agar aku boleh memberikan keadilan kepada hang. Apa yang sepatutnya hang dapat aku nak bagi, apa yang sepatutnya anak aku dihukum aku nak hukum. Hang cerita betul-betul dekat aku. Hang jangan duk reka cerita ni berat ni. Yang amal cerita ni benar berat ni. Hang cuma cerita betul-betul dekat aku. Maka kata perempuan itu, apa engkau kehendak daripada aku, hai Umar? Demi Allah, tiada aku dusta pada barang yang aku kata. Dan jika engkau hendak bahawa aku bersumpah dengan mushaf satu-satu lembar pun, Umar, demi Allah, wahai Umar, aku tak bohong. Yang aku main habak dekat hang ni, wahai Umar, ni cerita tu, bukan cerita bohong. La tak apalah. Hang bawa main Al-Quran, aku nak bersumpah dengan Al-Quran. Apa yang terjadi, tuan-tuan? Cerita ni bersambung bulan depan. Pasal 9 surah. Dia panjang, cerita ni panjang. Cerita ni panjang. Kalau saya lajak, dia pergi 10. Bulan depan kita nak dengar cerita ni, tuan-tuan. Oh, yang perempuan cerita benda betul ataupun dia pun. Hadis saya gantung kita kat tu. Apa yang berlaku kepada perempuan ini dengan Abu Syahmah tu,
ada betul perbuatan Abu Syahmah ke ataupun tak betul. Kita tengok apa yang Sayyidina Umar akan buat, insya-Allah bersama pada bulan depan. Wallahu a'lam. Dia suspend lagi, dia macam gerahan juga lah. Elok saja misan sampai bersambung. Dia cerita dia panjang, dan kita sambung pada bulan depan. Dan dengan duduk kelang kabut, tak apa. Wallahu a'lam. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Tuan-tuan, macam biasalah di luar sana, siapa nak dapatkan produk Tok Koko boleh dapatkan dekat kereta saya di luar sana. Dan juga tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah juga ada di luar sana untuk tentang menyampaikan sumbangan. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Allah. Bismillah. Alladzina amanu wa'amilus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum.